kita di dalam saluran YouTube Center for Engineering Education UTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi satu topik yang sangat biasa dibincangkan dalam kalangan pelajar jurusan pendidikan dan juga dalam kalangan guru ataupun pensyarah. Topik hari ini adalah taksonomi Bloom, domain efektif. Domain dalam taksonomi Bloom terdiri daripada 5 kategori, iaitu pertama receiving, yang menerima, yang kedua responding, memberi respon, yang ketiga valuing, menilai, yang keempat organizing ataupun mengatur dan mengklasifikasi, dan akhir sekali yang kelima characterizing, yakni mencirikan ataupun membina watak. Jadi kelima-lima kategori ini disusun bermula daripada tahap yang paling rendah daripada segi kompleksitinya sehingga tahap yang lebih tinggi. Jadi mari kita kenali setiap satu kategori. Kategori yang paling rendah dalam taksonomi ini adalah menerima. Ini adalah satu keadaan di mana seseorang itu mempunyai kesedaran atau sensitivity terhadap sesuatu idea, material dan fenomena. Contohnya seorang itu sedar kewujudan virus dan ianya sedar virus tersebut sedang melanda dunia. Keadaan di mana menerima ataupun mendengar tentang kewujudan virus ini dan mempunyai kesedaran tentang epidemik virus ini merupakan satu tahap pertama dalam taksonomi Bloom, domain efektif. Untuk kategori responding pula, seorang yang memberikan komitmen dalam sesuatu idea, material dan fenomena dengan memberikan respon ataupun maklum balas atau mengikuti idea tersebut. Contohnya, seorang itu mula mempercayai ataupun percaya dengan kewujudan virus, kemudian mula memberi respon dengan mengamalkan tata cara ataupun aturan yang selamat seperti memakai pelitup muka, menjaga penjarakan fizikal dan menjaga kebersihan diri. Jadi, respon yang begini kita boleh kategorikan sebagai tahap kedua dalam affective domain. Kita pergi ke tahap seterusnya, iaitu valuing, menilai. Tahap efektif seorang yang mempunyai penilaian berdasarkan idea, material ataupun fenomena yang dipegang, dipercayai ataupun diperjuang. Pada tahap ini, seorang mula berdebat, menjadikan suatu nilai itu sandaran ataupun hujah mereka, atau meningkatkan profesiensi mereka dalam nilai tersebut. Contohnya, seorang yang membuat pertimbangan antara amalan budaya dalam suatu sosial mereka, contohnya majlis perkahwinan, seperti amalan kenduri kendara dan gotong royong, dengan amalan norma baharu yang menghalang amalan budaya yang mereka selama ini jalankan ataupun mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka, iaitu di mana norma baharu tidak membenarkan mereka untuk bersesak, iaitu tiada sesak, tiada berkumpulan dengan jumlah yang ramai, tidak bersalaman dan sebagainya. Jadi pertimbangan ini menunjukkan tahap efektif seorang itu terhadap idea tersebut. Seterusnya adalah organization, iaitu pada tahap ketiga. Pada kategori ini menunjukkan tahap efektif seorang yang sudah memegang ataupun mempercayai sesuatu idea ataupun sesuatu nilai yang baharu dan diharmonikan dengan nilai ataupun kepercayaan ataupun attitude yang sedia ada pada diri dia. Pada tahap ini, seorang itu berkebolehan untuk membincangkan idea tersebut bersama orang lain atau membuat timbang tara dalam membuat keputusan, atau berkebolehan untuk menghasilkan rumusan refleks pada dirinya terhadap sesuatu idea. Jadi saya bagi satu contoh. Dalam soalan kita menjalin norma baharu, seorang itu akan menceritakan beberapa insiden berkaitan masyarakat di sekelilingnya yang tidak menjalankan tata cara hidup dengan norma baharu, seperti melakukan ibadah di rumah-rumah ibadah dengan cara biasa. Ya. Jadi seorang itu akan mengutarakan pendapat peribadinya terhadap apa yang dipercayainya baik untuk diamalkan dan mengaitkan keperluan untuk mengaplikasikan norma baru tersebut dalam menjalankan ibadah mereka. Jadi pertimbangan yang dibuat dalam
membuat keputusan, itu menunjukkan satu bentuk efektif organisation dalam diri seorang. Seterusnya kita membincangkan tahap kompleksiti tertinggi dalam domain efektif, iaitu characterization. Pada tahap ini, seorang itu menunjukkan kebolehan dalam mempraktiskan satu idea, kepercayaan atau attitude secara konsisten. Jadi menjadikan sebagai salah satu karakter dirinya. Seorang yang mempunyai kepentingan amalan norma baharu, contohnya akan menjalankan kehidupan norma baru secara sukarela dan diamalkan setiap masa, setiap hari tanpa ada rasa kekangan dalam diri dia. Jadi pada tahap ini kita boleh kategorikan seorang itu sudah mencapai tahap paling tertinggi, iaitu characterization. Jadi sebagai rumusan, taksonomi Bloom untuk domain efektif mempunyai 5 kategori, dan kategori ini disusun mengikut tahap kompleksiti. Yang pertama, yang paling rendah, iaitu receiving. Kedua, responding. Ketiga, valuing. Keempat, organization. Dan yang kelima, characterization. Jadi sampai di sini saja. Saya harap perkongsian saya ini memberi manfaat. Sekiranya anda sukakan video ini, tekan like dan share. Selamat Maju Raya.